Salam sejahtera Malaysia. Wow, ini berita mengejutkan seluruh Malaysia. Rupa-rupanya memang sah bahawa pilihan raya mungkin boleh ditangguhkan atau dibatalkan. Maksudnya dibatalkan bukanlah batal terus, tapi ditangguhkan kepada satu tarikh yang lain. Disahkan oleh Perdana Menteri. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini kerana sebab musabab yang sangat-sangat penting, sebab musabab yang pasti amat dinantikan oleh rakyat. Bukan pasal politik, bukan juga pasal kuasa, bukan juga pasal nak memerintah negara Malaysia ataupun tidak. Tetapi ini adalah kerana untuk keselamatan rakyat Malaysia yang bakal mengundi. Jika banjir besar, Perdana Menteri akan bincang dengan SPR untuk alternatif lain. Baru saja diterbitkan di Malaysia kini, Perdana Menteri sementara iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini telah memaklumkan bahawa sekiranya berlaku banjir besar, maka perjalanan proses pilihan raya tertakluk sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Katanya, jika berlaku banjir besar yang sehingga orang tak boleh keluar lagi untuk mengundi, maka saya akan bincang dengan SPR kalau ada alternatif lain, katanya. Kita juga akan berbincang dengan MET Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, serta Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana, dan SPR pun boleh beri pandangan, katanya, lapor bernama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benda ni sudah lama dinyatakan oleh MET Malaysia, sehingga MET Malaysia kata bikin apa, untuk apa nak ambil risiko. Tapi kerana oleh beberapa keadaan, desakan daripada orang-orang tertentu, dan juga banyak lagi lah perkara-perkara yang lain, juga kerana yang di-Pertuan Agong kecewa dan sebagainya, akhirnya dijadikan juga pembubaran parlimen. Walaupun ramai yang tidak setuju, walaupun ramai sangat yang tidak setuju, tetapi akhirnya dibubarkanlah juga. Nah, sekarang tuan-tuan dan puan-puan sudah banyak tempat yang banjir. Sudah banyak tempat yang banjir, malah ramai keluarga, lebih 150 keluarga telah ditempatkan di pusat-pusat banjir. Kerana banjir sudah pun berlaku. Bukan lagi ramalan, tapi memang betul berlaku. Katakanlah saja pada 18 hari bulan, pada 17 ataupun 15, tak apalah, daripada 15, 16, 17, 18 hari bulan November ni tiba-tiba banjir besar. Nah, siapa yang susah juga? Pada 4 November yang lalu, MET Malaysia telah memaklumkan, 4 November yang lalu MET Malaysia memaklumkan monsun timur laut atau musim tengkujuh akan bermula pada 7 November ini dan berterusan sehingga Mac 2023 yang boleh mengakibatkan berlaku banjir bagi kawasan rendah dan berdekatan sungai. Nah, ini masalah ni. Selain itu, Jabatan Kaji Cuaca turut meramalkan fenomena air pasang besar berlaku dalam beberapa tempoh antara November ini sehingga Januari depan. Sebelum pembubaran parlimen pada 10 Oktober yang lepas, Ismail Sabri berkata kerajaan telah membuat segala persediaan rapi. Baguslah kalau begitu. Persediaan rapi bagi menghadapi bencana banjir, termasuk mesyuarat bersama dengan Kabinet Menteri Besar dan Ketua Menteri. Menurut Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong juga telah menitahkan agar PRU15 diadakan sebelum musim tengkujuh ini. Sementara itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin pada 10 Oktober juga turut berkata, Seri Paduka Baginda telah menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November 2022. Okey, so itulah beritanya. Saya pun berharap, betul-betul berharap, ini bukan tentang politik, tapi tentang keselamatan negara Malaysia, keselamatan penduduk dan juga kestabilan kebajikan penduduk-penduduk Malaysia. Jadi belakangkanlah dulu benda-benda yang penting juga, memang amat penting bagi negara demokrasi, amat penting, tetapi saya fikir lebih penting keselamatan bagi semua penduduk negara Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Berita dahsyat
menakutkan, derita yang pasti akan membuatkan Tok Matasan tak cukup tidur, tak cukup ayak nak minum, tak cukup bantai nak tidur. Hak ni pasti akan mengganggu tidur Tok Matasan sehingga dia tak boleh tidur dengan lena no. Okey, rupanya hampa kena tahu bahawa kerusi Tok Matasan kat Rembau tak selamat untuk Tok Matasan nak menang, belum pasti lagi. Walaupun dia rasa dia boleh menang kat Rembau, tapi rupanya dia tak boleh dengan senang lenang menang kat Rembau. Hak ni siapa yang kata? Hak ni Rafizi Ramli yang kata no. Cek dengar baik-baik. Rafizi mengulas berhubung dapatan kajian. Hak ni kajian daripada Rafizi. Hak ni kajian daripada Rafizi no. Dia bukan kata sembarang kata, tapi ada kajian yang kajian yang Rafizi buat. Rafizi kata dia memberi peringatan kepada calon BN di Rembau, hak kat Rembau, iaitu timbalan Presiden UMNO sendiri no, hak bertanding di situ. Rafizi mengingatkan agar Muhammad berhati-hati kerana menurutnya ia bukanlah kerusi selamat buat Barisan Nasional. Selepas memindahkan penyandangnya Khairi Jamaluddin ke Sungai Buloh. Menurut Rafizi, percaturan UMNO dengan memindahkan Menteri Kesihatan sementara itu ke Sungai Buloh bakal menjerat diri sendiri. Dari gaya sekarang, Negeri Sembilan kita sedang mendahului katanya. Dan kalau ada kejutan besar, kalau kena cara, kejutan besar itu akan datang dari Negeri Sembilan. Habislah Tok Matasan. Kalau hak ni betul-betul terjadi, habislah. Tok Matasan akan berkubur kat Rembau. Dah lah tak ada apa-apa jawatan lagi. Kalau nanti pemilihan UMNO dia tak dicalonkan, tak dipilih, habislah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Rafizi, jadi Tok Mat, hati-hati, Rembau tak selamat. Yang paling sedih untuk Tok Mat, kalau campak KJ pergi ke Sungai Buloh, dia ingat dia selamat, dia kalah kat Rembau pula. Katanya yang mendakwa bahawa sokongan di Negeri Sembilan terhadap PH lebih baik berbanding PRU pada 2018. What? Ni yang akan menakutkan Rembau, menakutkan Tok Matasan. Kalau betul lah kata Rafizi bahawa sokongan di Negeri Sembilan lebih baik daripada PRU 18, habis kantoi habis. Namun katanya pada masa yang sama, usaha untuk merampas semula Perak masih dipergiatkan. Dengan Presiden Parti Anwar Ibrahim yang juga calon di Tambun sedang mengusahakan langkah tersebut. Katanya kita juga akan lihat beberapa pertambahan kerusi yang sebelum ini tak pernah dimenangi PHD Perak. Maksudnya di kubu-kubu negeri kubu Pakatan Harapan, iaitu di Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kini Negeri Sembilan, insya-Allah selamat hari pertama ini katanya. Maksudnya kita sekarang ada angka lebih kurang 80 kerusi parlimen. Kalaulah Pakatan Harapan betul-betul boleh menang 80 kerusi parlimen, memang susahlah nak ada majoriti 2/3. Antara pimpinan PH yang hadir menyampaikan ceramah ringkas mereka merupakan calon-calon PKR, Rozia Ismail daripada Ampang, Fahmi Fazil daripada Lembah Pantai dan Amiruddin Syari daripada Gombang. Turut hadir penyandang dari PH Bangi, Ong Kian Ming yang digantikan oleh Syahrezan Johan. Rafizi menggesa supaya pengundi turun mengundi dengan berkata bahawa ia bukanlah soal kuasa tetapi ia berlandaskan tumpuan untuk memperbaiki segala kerosakan yang berlaku sebagai satu pasukan. Katanya, kita kena yakinkan rakyat bahawa kita ada rancangan, ada idea yang boleh kita selesaikan satu persatu supaya rakyat yang masih atas pagar ini akan beralih katanya. Dan Yud Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.